Tasawuf ialah beli serban letakkan. Astagfirullahaladzim. Dan dia kaitkan tasawuf itu dengan tarikat. Itu salah. Guru-guru tarikat ni dia cakap pada orang tentang zuhud. Zuhud. Anak murid pakai zuhud habis, tapi guru dia kaya tak mau. Langsung tidak bertarikah, hakikat sebenarnya. Sebenarnya anda sedang bertarikah, sedang menuduh. Inilah tarikah wajibah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Inilah tarikah wajibah. Tarikah wajib. Dia mesti bergabung dengan apa? Bergabung dengan syariat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai membahas sebuah video ya, jangan lupa bagi korang sekalian yang baru mampir di channel ini untuk selalu terus mensupport, mendukung channel ini agar terus selalu berkembang, berfungsi mengenai kemanfaatan, keilmuan untuk kita semua, yaitu dengan menekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ada sebuah video yang memberikan kita itu ilmu baru bagi kita yang tidak pernah kita temukan sebelum ini ya teman-teman. Dimana ada salah seorang dokter, yaitu Dr. Asya atau Dr. Maza, yang membahas mengenai tentang sebuah perkara yang dimana hal tersebut terdapat dua pendapat, ada yang menyesatkan, ada yang tidak disesatkan teman-teman. Tapi ketika kita setelah mendengarkan ceramahnya daripada Ustadz Auni Muhammad pada video pada kesempatan kali ini ya, kita akan menemukan sebuah pencerahan yang lebih jauh kalau hal tersebut sangatlah tidak sesat ya teman-teman. Nah, seperti apa videonya biar kita tidak penasaran dan juga tidak mengambil kesimpulan yang sesat, langsung saja kita jom tengok videonya. Oke, tidak. Ini Dr. Maza teman-teman. Bolehkah kita mengaji ilmu tasawuf? Bolehlah. Apa itu tasawuf? Tasawuf ialah beli serban letakkan. Astagfirullahaladzim. Tasawuf itu ya. apa? Ini masalah kadang-kadang orang tu dia mengaji, orang mengaji tasawuf tak apalah whatsoever dia punya daripada perkataan, root dia tu derive daripada perkataan apa. Tapi yang pentingnya asal orang belajar kesufian ini kerana dia nak cari redha Tuhan. Nak belajar ikhlas, nak belajar zuhud. Whatever lah dia orang gunakan istilah, sama ada sufi itu ada asas perkataan ataupun tak, tapi kalau konten tu yang penting. Kata la musyahatu fi istilah, tidak ada perbalahan dalam istilah. Tapi yang menjadi masalahnya ialah apabila dia dia istihad diri dia sufi, bukan dia jadi tawaduk, jadi maki orang, cerca orang, pandang orang lain tak ni jadi salah, kemudian jual barang, ambil kesempatan dari orang lain, dan dia kaitkan tasawuf itu dengan tarikat. Itu salah. Ada ulama-ulama kerohanian dahulu, Al-Imam Ibn Qayyim tulis kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibn Qayyim jauh kadang-kadang lebih hebat di banyak kitab-kitab kesufian yang lain, yang membabitkan tentang bainal manazil, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang keduduk bagaimana menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerohanian, kesufian yang dibawa oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Qayyim. Itu yang nak dicapai. Yang orang marah ke Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mempunyai kitab Al-Ubudiyah. Ibn Taimiyah itu memang patokannya orang Wahabi ya. Kitab sufi, kitab tasawuf. Kalau nak dikategorikan sebagai tasawuf. Kerana tasawuf itu maksud mengikhlaskan diri, membetulkan hubungan dengan Tuhan, mengurangkan percakapan yang tak berfaedah. Tapi tasawuf ni jadi trend. Pakai macam ni, betul-betul orang. Ini bukan tasawuf. Dan kami ni mengaji tasawuf. Kami mengaji tasawuf tak macam ni. Takabur. Sebab itu yang ni dia panggil tasawuf falsafi. Dia mengaji falsafah. Dia mengaji falsafah tentang wahdatul wujud,
falsafah tentang karamat-karamat apa ni, dia bukan pergi kepada kerana, dia pergi kepada benda yang nak di-commercializekan. Tapi tasawuf dengan makna mensucikan diri, tak ada masalah. Sebahagian ulama telah gunakan istilah perkataan tasawuf. Sebahagian mereka tak menggunakannya, menggunakan dengan perkataan tazkiyatun nafs. Pun tak mengapa. Yang penting ialah konten yang dipelajari itu apa. Kerana sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Az-Zahabi sebelumnya kadang-kadang menyebut ahli sufi dengan sebutan yang baik. Saleh, salik. Perkataan salik, salik tu, salik menuju Tuhan, ini perkataan yang digunakan oleh sufi. Kan? Maksud madarijus salikin, tingkatan tindakan golongan salikin. Salikin ni orang yang menuju kepada Tuhan. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan pada satu jalan. Maka kalau nak mengaji tasawuf dengan itu maksudnya, betul. Tapi nak mengaji tasawuf dengan menceritakan tentang itu, cerca ni, maki orang maki ni, patut habaq dia tasawuf. Saya mengenal tasawuf. Tentang tawaduk, rendah diri. Sebab tu kadang-kadang kita tengok guru-guru tarekat ni, dia cakap pada orang tentang zuhud. Zuhud. Anak murid pakai zuhud habis, tapi guru dia kaya tak mau. Tuan-tuan boleh pergi tengok dalam semua. Sebab itu saya setuju dengan Dr. Al-Buti. Walaupun ada beberapa pandangan yang kita tidak bersetuju dengan politik dan sebagainya. Tapi dia sebut bahawasanya sekarang ni perkataan sufi itu telah jadi perkataan tanpa orang. Dahulu perkataan sufi itu tak ada, tapi orang dia ada. Hasan al-Basri, orang yang tawaduk, orang yang tak mau nama dia. Atha' bin Rabah, semua orang saleh ni. Orang cerita orang mimpi jumpa Nabi, Nabi puji kau. Kan dia nak cerita ke orang ni. Sekarang orang buat rakaman, saya mimpi sekian-sekian. Sebab tu air saya nampak seperti mustajab sikit. Manusia commercialize. Daripada orang dulu, Sufyan Ats-Tsauri, dia menangis tengah malam, isteri dia tengok dah, dia tak, mata berabuk. Sekarang menangis tu satu yang di-commercialize kan. Sebab itu maka kita kena ambil pengajaran daripada ini semua supaya agama ni akhirnya ke mana? Saya suruh tanya, agama ni akhirnya ke mana? Kita nak jadi apa dengan agama ni? Kita nak jadi Salafi, Sufi, Asy'ari, Maturidi? Atau kita nak jadi agama ni sebagai satu jalan menuju kepada Tuhan? Yang mana kita hari kita jumpa dia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak memberi manfaat harta benda dan anak bina, melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati yang, dengan jantung hati yang sejahtera. Semua istilah-istilah ni tak sebelah. Konten tu yang penting. Kalau tidak kita akan jadi labeling. Dan saya pun tak suka juga orang nak kata tasawuf ni pengajian merepet. Saya ingat kita be careful sikit. Sebab kita jangan kata ada tasawuf yang dia mengaji tak merepet. Betul konten dia sama dengan Quran dan Sunnah. Tak apalah istilah yang sama ya. Nah, teman-teman, itu tadi pensyarahan mengenai tentang tasawuf ya daripada Dr. Maza. Meskipun Dr. Maza itu semacam mengumpat terhadap orang-orang yang memakai surban, memakai jubah dan semacamnya. Karena kan itu tasawuf, tapi dengan nada-nada yang memperkelakarkan pembahasan tersebut ya teman-teman. Lalu ketika membahas bahwasanya tasawuf itu atau orang yang ahli sufi itu mengatakan kalau sufi itu zuhud, tapi dia kaya. Perlu diketahui ya, yang dimaksud dengan kata zuhud itu tidak harus miskin. Orang yang zuhud itu orang yang bukan tidak mau dengan dunia. Maka kita harus lebih berhati-hati dalam mendefinisikan
apa yang disebut atau terminologi daripada zuhud itu sendiri. Zuhud itu secara gampangnya itu dalam ilmu tasawuf adalah orang yang tidak meletakkan harta dalam hatinya, tapi orang yang meletakkan harta dalam genggaman tangannya. Artinya dia tetap senang, tetap mau, tetap kaya, tetap banyak harta, tapi dia zuhud. Artinya ketika ada orang yang membutuhkan, artinya ketika ada orang yang ingin menginginkan, dia mudah untuk melepaskan. Itu yang dimanakan zuhud. Bukan berarti zuhud itu harus miskin. Salah betul orang yang mendefinisikan hal tersebut ya teman-teman. Nah, coba kita itu, biar kita itu lebih menarik keilmuan kita, kita mencoba untuk mendengarkan penjelasan yang insya Allah mudah dipahami bagi kita semua mengenai tentang thariqat, mengenai tentang tasawuf daripada Ustadz Auni Muhammad. Biar kita, nah coba kita lihat videonya ya teman. Anda tentu pernah mendengar hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pertemuan Nabi Muhammad dengan seorang lelaki yang tiba-tiba datang dan mendekati Rasulullah, lalu duduk belaga kepala lutut dengan Nabi, meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Oke ya. Inilah hadis berkenaan dengan iman, Islam, ihsan. Biji kopi inilah teras, yaitu iman. Inilah akidah, inilah keyakinan, inilah kepercayaan, itulah biji kopi sebagai asas kita nak buat kopi. Tak ada akidah, fail. Tak ada keimanan, fail. Tak ada kepercayaan, fail. Jadi atas dasar tersebut, kopi ini walaupun biji asal kita kena panggang, kita kena rebus, kita kena kerat, kita kena pacuk, kita kena racik menjadi sehalus-halus kopi. Boleh atau tidak anda nak mengatakan kepada saya, ambil 3 butir kopi, biji-biji, Ang buat apa tu? Minum kopi. Betul. Boleh tak kata minum kopi? Dia ambil yang tak buat apa-apa, 3 biji, 3 ketul, minum air. Lepas tu bila kita tanya, ang buat apa? Minum kopi. Bolehkah dikatakan minum kopi walaupun yang dia telan tu biji kopi? Boleh. Dia anggap Ini logika ya? Tak akan dianggap minum kopi. Atau kalau dia ambil yang dah serbuk tadi, yang dah diracik halus, dia ambil yang tu, dia buat style Mr. Bean kan? Serbuk. Lepas tu berkumur, bubur susu sikit, gula sikit, Mr. Bean kan? Lepas tu hang buat apa? Minum kopi. Boleh dikatakan minum kopi? Boleh. Tidak. Oh tidak ya. Ini memaksudkan kepada kita sekadar pemahaman, sekadar literal tak akan menjadikan kita beriman dengan sebenar-benar keimanan. Walaupun biji kopi itu adalah kopi, serbuk itu adalah kopi, seumpama kita belajar tentang akidah. Kita belajar tentang akidah dari sudut kefahaman dan biji kopi itu, kita belajar sifat 20. Ada 4 kan? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kalau dari sudut telan tadi, semua orang boleh hafal. Cuba hang hafal wujud, idam, bakok, mukhalafah. Adakah bila seseorang tu boleh hafal, seseorang tu boleh baca baris, adakah dia benar-benar dikatakan beriman hanya kerana hafal sifat 20 nama semata-mata? Tidak. Hafal nama saja, hafal sifat saja, wujud idam dia habis, beriman. Beriman. Seberimanan ni menuntut pelaksanaan. Pelaksanaan tu yang kena yakin, kena percaya melalui sifat-sifat yang disebut. Bagaimana kita hanya boleh sebut sifat, tapi kalau tanya makna kelaut. Apa makna wujud? Makna wujud ialah maha melihat. Sebab dia hafal je wujud kita, bapak, mukhalafah, dia hafal je. Tapi bila tanya apa makna wujud, maha melihat. Salah. Apa makna kidam? Maha menghancurkan. Hancur tu perlu ada kepahaman, perlu ada pengenalan, perlu ada penghayatan, perlu ada keyakinan. Sekadar ambil 3 biji berat, anda tak akan dikata meminum dan menikmati kopi.
Ingat, benda ni kena apa biji kopi? Kena racik bagi peralus. Jangan kita ambil Quran seketul, kita dah dikatakan berakidah. Ambil Quran seketul, kita dah dikatakan beriman. Benda ni kalau tuan-tuan memondok dulu, faham memondok? Maksudnya kita masuk pondok-pondok ni yang duduk depan saya ni, yang mungkin 50-an, 60-an, 70-an, yang terlibat dengan aktiviti pemondokan dulu. Kadang-kadang ada juga yang jadi tipu mondok pun ada. Tipu mondok tu. Baik, kita nipis je tauhid. Tapi ingat ke nipis ni, mungkin hari ni kalau kita belajar, kita baca, seminggu tak sampai. Tapi bila tanya, tak tahu apa. Bila tanya, tak boleh nak tafsir. Bila tanya, tak boleh nak urat. Tapi orang dulu senipis ni mungkin berapa tahun baru dia, tuan-tuan? Mungkin 5 tahun, mungkin 7 tahun, mungkin 10 tahun. Sebab Tok Guru buat apa? Tok Guru dulu bukan satu muka sari, bukan satu muka surat sari. Kadang-kadang sebaris, tak habis sari. Sebab apa? Dia bagi lumat sungguh, dia racik sungguh, dia peralus sungguh, dia dakik sungguh. Nak suruh anak murid dia ni bila keluar tu boleh syaraf seperti dia, boleh hural seperti dia, faham dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan akidah, apa yang dikatakan tauhid. Betul. Sebab kita tak buat seperti yang telah diturunkan secara turun-temurun ini, kita hanya baca, kita hanya faham, maka kita juga menganggap kita sudah bertauhid dengan sebenar-benar. Tetapi kadang-kadang daripada pemahaman kita, penguraian dan pentafsirannya amat-amat terselebing dan kelau. Jadi yang tukang racik siapa? Ulama-ulama lah, guru-guru kita lah, tok-tok guru kita lah, nak suruh hadam sungguh, nak suruh ikat, nak suruh sebati dengan unsur yang kedua. Lepas ada biji kopi, nak jadi ayat kopi kena ada apa? Sebut tadi nak buat dalam apa? Kena buat dalam ni, tak lagi dah. Tak kata ayat kopi, kena ada ayat lah. Kena bubur dalam air. Air itulah syariat. Air itulah syariat. Jadi akidah tadi kena dileburkan, kena ditumbangkan dalam syariat. Kita kena kacau. Sebab tu kita nak racik halu-halu supaya dia sebati. Dia likat, dia masuk sungguh bersatu kedua-duanya. Kalau bayangkan kita buat ambil takillah, tiba-tiba kacau, timbul hak pecah. Maksudnya ada kekurangan, kacau-kacau, timbul 3 biji. Hak tak terblender, hak tak teracik tadi. Jadi adanya kekurangan-kekurangan perlukan filter yang kita panggil penapis. Okeylah kalau nak guna penapis. Ni kadang-kadang bila jadi lagu tu, hak air pun dia telan, hak pecah-pecah pun dia telan, hak biji pun dia telan. Jenis malas bagi penapis ni. Tak ada penapis pun tak apalah. Ayat tu okey dah. Adalah kecil-kecil hak tak hancur elok pun dia telan. Hak 3 biji ketul-ketul telan juga. Akibatnya bercampur. Hak sebati, hak tak sempurna, hak tak dibuat apa lagi. Untuk secara zahir kopi sungguh tak ada masalah pun. Tapi ni bab akidah, ni bab syariat. Tapi kalau kata air tu syariat, lepas tu orang lain hak buat ayam teh tadi tak guna air ke? Air juga. Hak buat air Milo tadi tak guna air ke? Air juga. Tapi air ni nak buat ayat kopi ke Milo tuan-tuan, dia tak boleh buat ayat ni. Maksud ayat ni ayat apa? Ni ayat sejuk. Kita nak buat ayat kopi, ayat Milo, ayat apa? Kena ayat panas. Ayat panas. Memanaskan air, menggelegakkan air, menghangatkan air, itulah tariq. Di mana ada syariat, mesti ada tariq. Saya nak sebut awal-awal tariqah yang saya maksudkan di sini adalah tariqah wajib, bukan tariqah yang nak dinisbahkan kepada aliran tertentu, tidak. Bukan tariqah kepada perkumpulan tertentu, tidak. Bukan tariqah kepada gerakan tertentu, tidak. Bukan tariqah kepada nama-nama tertentu, tidak. Nak bahaskan di sini ialah tariqah wajibah. Tariqah wajib. Dia mesti bergabung dengan apa? Bergabung dengan syariat. Dalam bahasa Arab, syariat apa? Jalan.
Kalau kita pergi belajar tengok-tengok syarik tu, syarik ni, syarik tu, syarik ni. Apa dia syarik? Jalan. Ya? Betul. Jalan. Torik? Jalan juga. Syarik jalan. Torik pun jalan. Betul ya. Dua-dua pemaknaannya adalah sama jalan, tapi ingat substansinya berbeza. Apa yang membezakan syariat dengan tariqah? Syariat dia lebih kepada pengenalan, lebih kepada pemahaman, lebih kepada teori. Tetapi tariqah ialah pelaksanaan daripada teori, daripada pengenalan, daripada ilmu dan daripada kefahaman syariat. Contohnya ya. Anda sebenarnya sudah bertariqah sejak sekian lama. Tapi jangan anda sandarkan tariqah-tariqah dengan nama tertentu, tidak. Itu biar bukan bidang perbincangan malam ini. Bagaimana ini boleh berlaku? Baik. Bila sebut kedai kopi, saya nak bagi analogi yang cukup mudah untuk anda faham tentang syariat dan tariqah. Pertama ialah, bila kita nak pergi kedai kopi yang terbaik, kita pun tanya orang, abang, di sini apa bandar baru? Cemerlang. Puteri Wangsa, okey. Saya baru datang. Okey, pengurusi, di mana kedai kopi yang kira-kira di kawasan Puteri Wangsa ni yang terbaik? Pengurusi bagi tahu ada di hujung Tanjung. Tapi dah saya orang baru, tak pernah sampai. Tak apalah, saya akan pergi cari. Apa nama kedai kopi tu? Kedai kopi ABC contoh. Kedai kopi ABC, hujung Tanjung. Ada di kalangan manusia, bila dia nak cari kedai kopi yang dia nak pergi minum kopi terbaik di sana, dia akan hadap dua jalan. Pertama sekali, dia buat cerita diri sendiri. Sesat ke tak sesat, aku pergi juga. Jauh ke dekat, aku pergi juga. Boleh ke tak boleh, aku akan sampai juga. Dia tak tanya orang, tak tanya tu, tak tanya ni, dia pakai ikut rasa. Kok ni ikut kok ni kok tengok Tanjung ada kok pi sampai, dia boleh sampai, dia rendah pun, tapi mungkin lambat, mungkin sesat banyak kali, betul ya, mungkin dah masuk ke kawasan lain, mungkin terkeluar ke daerah lain, tapi sebab dia main rendah sampai. Yang kedua, ni metod yang patut kita ambil. Bila kata kita tak tahu, bila kata kita jahil, bila kata kita bodoh, bila kata kita tak ada ilmu, panduan dan maklumat, kita akan buat apa? Bertanya. Tanya orang. Okeylah, dah kata di Tanjung kedai ABC yang terbaik, pengurusi pula, saya ni orang baru di sini, cubalah anggarkan lepas pada jalan ni nak pergi ke mana. Terdengar dulu. Okey, macam mana tu? Dia pun cakap, okay, straight, jumpa simpang 4, ambil kiri ni. Kita dengar. Kita ambil panduan. Kita bayangkan zaman ni tak ada waste lagi ya. Sebab lah ni orang akan waste semua orang. Bayangkan. Kita akan tanya. Kita pun follow panduan dia. Okay, simpang 4 tadi dia kata kiri. Okay, kita kiri. Walaupun sana mungkin kita akan tersesat. Sebab kita bukan boleh ingat kiri kanan tu dengan sempurna. Jauh ni. Di tengah jalan tu kalau sesat lagi, kita ambil sikap. Buat bodoh ke tanya orang juga? Tanya orang juga, berhenti. Pakcik. Agak-agak lepas sini ni macam mana nak pergi warung ABC dah? Oh, anda akan pergi sini. Kita tak berhenti tanya orang. Kita tak berhenti cari petunjuk. Kita tak berhenti cari hidayah. Akhirnya kita duduk. Agak-agak tuan-tuan nak pilih jalan mana? Jalan satu ikut suka hati rendah sampai juga. Dengan jalan bila anda tak tahu, anda tanya orang. Mana agak-agak lebih cepat sampai? Jalan yang kedua, tanya orang. Siapa yang paling otoriti dan ada prioriti dalam agama kita? Ulama-ulama kita lah. Belajarlah dengan mereka. Tapi apa beza syariat dengan tariqat? Syariat tadi tanya jalan. Syariat tadi tanya, lepas kok ni kok mana? Kok ni. Lepas kok ni kok mana? Kok ni. Lepas kok ni kok mana? Kok ni. Itu syariat. Tang mana jadi tariqah? Bila bermula tapakkan kaki pertama anda melangkah menuju ke warung ABC, itulah tariqah. Tadi tanya saja, start dah. Tap, itulah tariqah. Anda dah berjalan menuju ke situ. Itu kalau berjalan. Kalau jenis motor, bila anda letak punggung atas pelana, start switch, start anda pegang handle motor, start anda kacik clutch,
tak anda masuk gear, tak anda pulang, itulah tariqah. Tak Betul. ada kereta, letak punggung atas, seat, tutup pintu, ni, buka radio, Johor apa FM? Johor FM, lagu apa pun yang keluar, bantailah. Sebab bukan kepentingan pada lagu pun, cuma nak menghidupkan suasana. Kemudian, sama tadilah, tekan kelas, masuk dia, tekan minyak jalan, itulah tariqah. Anda start berjalan dengan cara apapun, itulah tariqah. Syariat bersifat umum pengetahuan. Wa aqimus salat, tunaikanlah sembahyang. Umum pengetahuan untuk kita, kefahaman. Tapi bagaimana nak sembahyang? Cari-cari dalam Quran tak ada tata cara pelaksanaan solat kecuali akan dijumpai pada sabdaan-sabdaan Rasulullah. Buka hadis. Pertama kena niat angkat kaki, rujuk hadis ni sampailah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi dia sekadar tetap pengetahuan. Tu syariat, kita tak buat lagi. Bila anda dah start ambil wuduk, berhadapan betul-betul menghadap kiblat, niat Allahu Akbar, itulah tariqah. Anda sedang menjalani syariat yang anda difahamkan. Agak-agak anda hari-hari bertariqah ke? Atau anda langsung tidak bertariqah? Hakikat sebenarnya. Sebenarnya anda sedang bertariqah, sedang menuju. Inilah tariqah wajibah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Anda dah memang bertariqah hari-hari mengikut apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam ibadat dan amalan-amalan. Memenuhi rukun-rukun dan syarat untuk bagi sah. Apa yang wajib, apa yang jadi tak sah, apa yang jadi terkeluar daripada ibadat. Semua kita belajar. Bahkan dalam zakat sekalipun, kita belajar zakat umum dalam syariat. Ada nama zakat harta, zakat tu, zakat ternakan, zakat buah-buahan, zakat ni. Tapi bila anda tak bayar tu, ini zakat perniagaan saya. Itulah tariqah. Inilah zakat buah-buahan saya, tariqah. Inilah zakat tanaman saya, tariqah. Bila pelaksanaan berlaku, anda sedang menjalani. Kemudian puasa, belajar. Puasa wajib bulan Ramadan, puasa sunat hari mutih 13, 14, 15, puasa sunat tu, puasa sunat ni. Tapi bila anda start betul-betul menjalani puasa, anda sedang bertariqah dengan puasa anda. Haji pun sama, belajar haji bab tu bab ni, tu syariat. Bila anda start pergi haji, niat, tawaf, sa'i, betul-betul, anda sedang bertariqah. Di mana lagi anda nak menafikan tariqah dalam kehidupan anda? Inilah tariqah wajib yang kita bincang hak luar, hak nama macam-macam, hak aliran macam-macam, grup macam-macam, tu yang sunnah. Anda nak tambah boleh, anda nak kekal hak ni pun boleh. Boleh faham tu? Baik. Iya, luar biasa ya teman-teman. Itu tadi pensyarahan daripada Ustadz Auni Muhammad ya, yang memberikan sebuah syarahan mengenai tentang tariqat yang berada dalam ilmu tasawuf itu sebenarnya macam mana, sebenarnya seperti apa. Kalau sudah kita paham terhadap logika perumpamaan daripada Ustadz Auni barusan itu, memang sangat luar biasa ya. Ilmu tasawuf itu memang sangat butuh, sangat penting bagi kehidupan kita semua ya teman-teman. Kalau kita bisa mengambil, bisa paham daripada pencerahan Ustadz Auni Muhammad, maka kita itu akan lebih senang, akan lebih gemar terhadap ilmu tasawuf. Kita akan lebih penasaran, ingin lebih mendalami tentang ilmu tasawuf itu sendiri, bahkan masuk kepada thariqah itu sendiri ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, semoga video pada kesempatan kali ini bisa memberikan sebuah kemanfaatan untuk kita semua. Jangan lupa apabila video ini dirasa sangat bermanfaat, silakan untuk di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita supaya kita itu mendapatkan nilai orang-orang yang berbagi kemanfaatan untuk kita semua teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.